Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹们，早安平安。 Kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. 我们要一起来读经文，是在马太福音15章21到28节。 Kita akan baca bersama-sama. Bagi yang membaca dalam bahasa Mandarin akan membacanya dari ayat 21 sampai 23. Kita yang membaca dalam bahasa Indonesia membaca dari ayat 24 sampai 28. 中文的我们读21到23，印尼文的我们读24到28。 Saya minta semua kita boleh membacanya bersama-sama. 我邀请大家都要同声的读。 Inilah bunyi firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. 这是神的话语，马太福音15章21到28节。21节，耶稣离开那里，退到推罗、西顿的境内去。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：“子妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。” Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Terpujilah Tuhan yang memberikan kita firman-Nya pada pagi hari ini. 我们赞美上帝，因为给我们今天这个话语。 Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kita baca, kita dengar, tapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 但愿这个话不单是我们听、我们读，并且我们能够实践出来。 Bapak Ibu Saudara, Alkisah ada seorang yang bernama Amelia. Dia adalah seorang yang sangat aktif melayani di gereja sejak dia masih anak-anak sampai hingga dia usia pemuda. 有一个故事，就是有一个阿梅利亚，她从小就到青年都很热心侍奉上帝的人。 Dia punya talenta yang luar biasa dalam bidang musik. Dia menjadi pemimpin pujian, dia bagian dari tim musik, dia juga bagian dari anggota kor. 他是一个才华横溢的人，他是乐队里的一份子，他是诗班员， Dia juga menjadi seorang guru sekolah minggu. 他也成为主日学的老师。 Dalam bidang digital, dia juga mengambil bagian dalam pelayanan. 在电子里面，他也参加一份。 Banyak sekali orang yang terberkati oleh pelayanannya. 很多人因他得到祝福， Dia juga menjadi seorang teladan iman bagi teman-temannya. 他也成为他的朋友们的模范， Bahkan mentor bagi adik-adik rohani di gereja. 甚至成为弟妹们的导师。 Namun beberapa tahun terakhir Amelia tidak pernah lagi terlihat di gereja. 但是最后几年，他在教会里不再出现了。 Setelah dia berpamitan dengan para pengurus gereja, dia mengundurkan diri dan tidak bisa lagi dihubungi. 他跟干事们告别以后，从此就不能再联络了。 Sampai pada akhirnya ada beberapa teman dekat yang mengetahui bahwa ia sudah meninggalkan iman. 后来有几个跟他亲近的朋友，他们发现原来他已经放弃了信仰。 Amelia berkata dia tidak mau lagi jadi orang Kristen. 这个阿米利亚说，他不再成为一个基督徒了。 Dia tidak pindah agama, tetapi dia meragukan bahwa di dunia ini ada Tuhan. 他不是改教，但是他怀疑世界上真的有神吗？ Ketika saya menceritakan kisah Amelia yang saya karang ini, saudara mungkin teringat dengan adanya Amelia yang lain yang pernah saudara ketemu. 当我在讲这个阿梅利亚我所构思的这个故事的时候，我相信你们也会在脑海中想到有这样阿梅利亚像这样的人。 Amelia ini meninggalkan iman kepada Kristus karena satu dan lain hal. 这个阿梅利亚她放弃了信仰，因为某些问题。 Banyak orang Kristen yang meninggalkan iman ketika mereka menghadapi berbagai goncangan dalam kehidupan. 很多基督徒当他们面对生活的动荡的时候，他们就放弃了信仰。
Mungkin mereka mengalami krisis dalam hal keuangan, kesehatan, keluarga, studi, pekerjaan, dan lain sebagainya. 也许他们在健康、金钱、家庭、事业、工作等等方面面对了危机， Mereka kecewa dan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. 他们失望，不再相信了上帝。 Siapakah di dunia ini yang tidak pernah mengalami krisis dan masalah dalam hidup? 在这个世界上，谁能没有面对危机和问题呢？ Mungkin dari sekitar 400 sampai 500 jemaat yang hadir pada pagi hari ini, ketika saudara datang, mungkin saudara juga sedang membawa beban masalah dalam hidupmu. 也许在这个400名到500名的我们这个会众里面，我相信你们当中也有人带着问题而来。 Ketika kita mengalami gelombang badai kehidupan, kita perlu memiliki iman yang teruji untuk bisa menang menghadapi berbagai problem kehidupan ini. 当我们经历了生命的风波的时候，我们需要有一个经过考验的信心来战胜生活中的种种的问题。 Kalau begitu, apa itu iman yang teruji? 那什么叫做胜过考验的信心呢？ Dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya ajak kita merenungkan 3 aspek dari iman yang teruji ini. 通过刚才我们所读的经文，我邀请大家来参考3方面的事情。 Yang pertama, iman yang teruji itu adalah iman yang berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang kita kenal. 胜过考验的信心，就是勇敢的将我们的生命托付给我们所认识的神。 Tadi kita membaca kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang datang mencari Yesus untuk minta pertolongan. 刚才我们读的是个迦南的妇女来寻找耶稣，来祈求帮助。 Dia datang kepada Yesus karena dia percaya Yesus bisa menjadi solusi untuk masalah yang dia hadapi. 因为他找耶稣，因为他深信确信耶稣能够成为他帮助和盼望的源头。 Dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan Anak Daud. 他称呼耶稣是主啊，大卫的子孙。 Pertanyaannya, siapa perempuan Kanaan ini? 问题是这个迦南妇人是谁呢？ Bangsa Kanaan, kalau kita baca dalam Alkitab, adalah sebuah bangsa yang sudah sekian lama menjadi musuhnya orang Israel. 我们知道迦南人是以色列人数很多年来的敌人， Mereka punya dewa-dewa mereka sendiri. 他们有他们自己的神子。 Herannya, perempuan ini bisa memanggil Yesus dengan sebuah sebutan yang biasanya dipakai oleh orang Israel untuk menyebut seorang pribadi, yaitu Mesias yang diurapi oleh Allah. 很奇怪的，这个人能够称呼耶稣，以那些犹太人他们被更高的人所称呼的弥赛亚。 Kita memang tidak tahu dari mana perempuan Kanaan ini tahu dan mendengar tentang nama Yesus. 我们不知道这个迦南的妇人从哪里能够知道认识耶稣呢？ Namun dari panggilan yang diucapkan oleh perempuan Kanaan ini, kita bisa melihat bahwa dia mengenal pribadi Yesus ini dan dia berani menaruh iman kepercayaannya kepada Yesus yang dia kenal. 通过这个妇女对耶稣的称呼，我们知道她能够认识耶稣，并且将她的生命交托给耶稣。 Perempuan Kanaan ini tidak hanya menyatakan imannya di dalam pikiran saja, tetapi dia juga tunjukkan dengan sebuah tindakan bahwa dia benar-benar percaya dan menyerahkannya kepada Yesus. 他不单只用他的理智认知来证明他认识耶稣，他还用了他的行动，真的将他的生命完全的交托。 Saudara, ada seorang bapak yang pernah bercerita kepada saya demikian. 有一个先生曾经跟我这样说。 Dia kalau sudah cocok pergi gunting rambut di sebuah tempat pangkas dan sudah cocok dengan seorang tukang pangkas, dia tidak pernah mau lagi menggantinya. 他说，他若是一个已经合适了，他是舌印了一个地方剪头发的话，他就认定那个地方剪头发了。 Alasannya sederhana, supaya ketika dia potong rambut, dia bisa sambil tidur. 理由很简单，他是说他能够在那边剪头的时候一面的睡觉。 Karena dia percaya tukang pangkas yang sudah biasa jadi langganan dia itu pasti bisa menghasilkan potongan rambut yang dia mau. 因为他深信这个理发师平常跟他剪的这个理发师能够按照他的发型剪出来， Sehingga dia tidur sekitar setengah jam pun dia akan tenang bahwa setelah nanti dia bangun, rambutnya sudah akan membuat dia ganteng. 他能够安心的睡觉半个小时，等他醒来的时候，他变得很帅，头发已经剪好了。
Bukankah demikian pula iman kita kepada Yesus? 我们对上耶稣的信心不是如此的吗？ Kalau kita sudah mengenal pribadi Yesus sebagai pribadi yang kepadanya kita bisa berharap, bukankah seharusnya kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus? 就是我们认识耶稣，是我们能够信托的人，是不是我们仍然能够把我们所的生命完全的交托给他吗？ Saudara, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? 我们成为基督徒有多长的时间呢？ Apakah kita memiliki iman yang berani mempercayakan seluruh bagian daripada hidup kita kepada Yesus? 我们有信心将我们整个的生命托付于上帝吗？ Atau jangan-jangan kita hanya mau mengandalkan Yesus ketika kita sudah menyerah dan tidak sanggup lagi? 恐怕我们是依靠耶稣的时候，当我们面对到走投无路、束手无策的时候， Iman yang teruji itu berani mempercayakan seluruh bagian hidup kita kepada Kristus. 经过考验的信心，就是勇敢的将我们的生命、将我们的一切交托给耶稣。 Baik pekerjaan kita, studi kita, masa depan dari keluarga, anak cucu kita, kesehatan, keuangan sepenuhnya kita serahkan pada Tuhan. 将我们的事业、我们的金钱、我们的家人、我们的子孙完全的交托给上帝耶稣。 Baik dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang kurang baik sekalipun, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan anak-anaknya. 无论是顺境逆境，我们都深信万事互相效力，叫爱上帝的人得益处。 Saudara, yang kedua, iman yang teruji itu adalah iman yang berani untuk tidak membatasi diri bagi Allah untuk bisa berkarya. 胜过考验的信心是勇敢的，不限制神的工作。 Kita melanjutkan kisah dari perempuan Kanaan tadi. 我们继续这个迦南妇人的故事。 Ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, kita melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar Yesus, bahkan Yesus pun menolaknya. 我们看到他来到耶稣的面前的时候，不单只是耶稣周围的人都拒绝他， Murid-murid Yesus merasa perempuan Kanaan ini sungguh mengganggu sehingga mereka sepertinya ingin mengusir dia. 耶稣的门徒觉得这个迦南的妇人很烦人，他们要把他赶走。 Mari kita lihat juga bagaimana respon Yesus kepada perempuan Kanaan ini. 让我们看耶稣对这个迦南人的回应。 Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。 Yesus juga berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 耶稣也说，不好拿儿女的饼丢给狗吃。 Saudara, dua kalimat ini adalah bentuk penolakan dari Yesus yang awalnya menolak secara halus sampai terkesan menolak yang langsung to the point. 这个两个句子都是耶稣在拒绝他。开始的时候是婉转的拒绝，后来是单枪直入的。 Saudara, ketika kita membaca bagian ini kita perlu sangat berhati-hati. 当我们读这个经文的时候，我们要谨慎小心。 Kita perlu membacanya dan melihat konteks pada masa itu. 我们要看当时的背景。 Pada masa itu orang-orang non-Yahudi disebut sebagai anjing. 当时非犹太人他们被称为是狗。 Sebutan ini mungkin kasar bagi kita pada zaman ini. 在现代的时代，这个句子、这个词汇非常的粗俗。 Namun bagi orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi ini disebut dengan sebutan nama binatang itu karena mereka dianggap bukanlah bangsa yang kudus karena tidak menyembah Tuhan yang sama dengan mereka. 因为这个非犹太人，他们被当为是污秽的，因为他们没有敬拜上帝。 Ketika Yesus menyebut bahwa perempuan Kanaan ini dengan sebutan nama binatang, bukan Yesus sedang memaki dia. 当耶稣称呼这个妇人是狗的时候，用动物的名称称呼他的时候，并不是说耶稣在咒骂他。 Tapi Yesus sedang memberikan sebuah penjelasan bahwa memang rencana misi keselamatan Allah akan berawal dari Israel dan setelah itu baru akan sampai kepada bangsa-bangsa di luar Israel. 是耶稣要向他解释，这个神的使命是从以色列家开始，然后才到万民。 Dan tadi kita membaca bahwa Yesus masuk ke daerah yang bernama Sidon dan Tirus. 刚才我们所读的这个，耶稣进入了这个西顿和推罗。
Kedua tempat ini adalah tempat pemukiman orang-orang non-Yahudi. 这都是非犹太人所居住的地方。 Ketika Yesus mengajak murid-muridnya masuk ke dua tempat yang tidak biasa bagi mereka, 当耶稣邀请他的学生们一起进入这个他们不通常去的地方， Yesus sedang mengajar murid-muridnya bahwa suatu hari nanti mereka akan mengerjakan amanat agung, yaitu membawa Injil itu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. 耶稣是教导他的门徒们，总有一天你们要带着大使命，带到非犹太人的地方去。 Saudara, walaupun perempuan ini mendapat penolakan dari Yesus, 这个妇人虽然被耶稣所拒绝， tetapi dia tidak berhenti berjuang untuk meminta kepada Tuhan dan anak Daud yang ia kenal. 但是他不停止着祈求这个主大卫的子孙的帮助。 Perempuan ini menjawab Yesus, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 这个妇人说：“狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣。” Atau dengan kata lain, dia tidak dapat makan daging yang utuh, tidak apa-apa. Daging sedikit yang masih menempel di tulang pun itu oke. 意思就是说，他不能吃完整的肉也没关系，只要能够吃到骨头上粘着的一点肉也无所谓。 Perempuan ini tidak menyalahkan giliran siapa yang pertama akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus juga berbelas kasihan dan akan bertindak kepadanya. 他不在乎谁是优先能够得到的，而他相信耶稣一定会得到他的祈求。 Dia tidak membatasi Yesus untuk berkarya di dalam hidupnya. 他不限制耶稣在他生命上的工作。 Saudara, bukankah kita juga sering membatasi iman kita kepada Kristus? 多少时候我们也限制我们的对上帝的耶稣的信心呢？ Memang benar kita memiliki tanggung jawab untuk mengatur semua bagian dari hidup kita. 虽然我们有责任来安排我们的生活的一切， Namun terkadang kita mengaturnya sampai seakan tidak ada ruang lagi bagi Tuhan untuk bisa berkarya. 但是多少时候我们自己安排到我们没有给上帝来插足。 Kita menganggap bahwa apa yang kita atur itulah yang paling baik dan Tuhan hanya tinggal memvalidasi atau tinggal mengiyakan, mengokekan saja apa yang menjadi rencana kita. 我们已经把它安排的一切的妥当，只有上帝成为那个来验证的人。 Namun ketika ada sedikit masalah terjadi yang tidak sesuai dengan rencana kita, 当我们面对那个我们所安排的不如愿的话， kita berkata, sudahlah, gak ada harapan lagi. 我们就说算了吧，没有希望了。 Sudahlah, gaji bulan ini pasti tidak akan cukup. 算了吧，我这个薪水一定不够用。 Sudahlah, saya gak sanggup lagi mendidik anak saya karena memang dia tidak sepintar papa mamanya. 算了吧，我不能再教导我的孩子，因为他们没有像他的父母亲这样的聪明。 Kita menganggap masalah kita terlalu besar sampai-sampai Tuhan pun tidak sanggup lagi mengatasinya. 我们认为我们的问题大到连上帝都不能处理。 Padahal dari kisah ini kita melihat bahwa Yesus sendiri pun tidak membatasi ruang pelayanannya hanya di Galilea saja. 从此里我们也看到，耶稣也没有限制他的侍奉只单单在加利利。 Saudara bisa melihat di peta yang ada di layar bahwa daerah Tirus dan Sidon itu lebih kurang 80 km jauhnya dari Galilea. 我们可以看这个西顿跟推罗，它与加利利相差80公里。 Berjalan kaki dengan jarak sejauh itu tidak gampang, bukan? 要步行这么长的路是不容易的。 Tapi Yesus tidak membatasi pelayanannya hanya di daerah Galilea saja. 但是耶稣没有限制他的侍奉只单单在加利利。 Masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup bertindak di luar batas kemampuan kita? 我们仍然能够确信，神能够在我们以外处理一切吗？ Sudahkah kita lepas tangan biar Tuhan yang turun tangan? 当我们放手的时候，让神来插手。 Saya mungkin tidak tahu pergumulan dan masalah apa yang ada di dalam pikiran saudara saat ini. 这时刻我不知道你现在面对的什么问题， Tetapi Tuhan tahu setiap detail masalah yang saudara hadapi. 但是上帝知道你的每一个细节的问题。 Sudahkah kita membawanya kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan saja? 是否你已经把他带到神的面前，单单盼望于他吗？ Atau kita berkata, sudahlah, kayaknya Tuhan pun gak sanggup lagi nolong saya.
或者我们说算了吧，我相信上帝也不能帮助我了。 Iman yang teruji itu berani untuk tidak membatasi Tuhan untuk berkarya. 胜过考验的信心是勇敢的，不限制神的工作。 Datanglah dan serahkan semua permasalahan hidup saudara kepada Tuhan. 来到神的面前，将你的一切问题都交托给上帝， Dan biarlah dia mengerjakannya di luar batas yang kita sanggup pikirkan. 让他来在我们的这个有限以外来工作。 Iman yang teruji juga adalah iman yang berani menerima segala bentuk anugerah Tuhan dengan tangan yang terbuka. 胜过考验的信心是勇敢的敞开双手，接受上帝一切的恩典。 Kisah daripada perempuan Kanaan ini berakhir dengan sebuah happy ending, kisah akhir yang membahagiakan. 这个迦南妇人的故事，它的结局是完美的结局。 Anak perempuan dari perempuan Kanaan ini menerima kesembuhan yang dia minta kepada Yesus. 他的女儿真的通过耶稣得到痊愈了。 Siapa yang tidak suka happy ending? 谁不要得到的完美的结局呢？ Ketika kita menonton film, kita juga berharap ada happy ending yang membahagiakan. 我们也看戏的时候，我们也希望看到的是完美的结局。 Ketika kita menerima happy ending, kita mengatakan bahwa tidak sia-sia saya percaya kepada Yesus karena saya menerima anugerah dari Yesus. 当我们得到的完美的结局的时候，我们觉得哎呀，不愧我信了耶稣，我得到了这个恩典。 Perempuan Kanaan ini juga menerima sebuah anugerah dari Yesus. 这个迦南的妇人，她得到了神的一个恩典， Permohonannya dikabulkan. 她的祈求被应验了。 Saya coba mengajak kita untuk berpikir bagaimana seandainya kalau permintaan daripada perempuan Kanaan ini tidak berakhir dengan happy ending. 我邀请大家来思想，若是这个迦南妇人的故事不是以完美的结局来结束，怎么样呢？ Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa perempuan Kanaan ini menerima anugerah dari Tuhan? 我们仍然能够去说这个迦南的妇人得到了恩典吗？ Bukankah kita juga sering menemukan bahwa ketika kita sudah berdoa siang dan malam, bahkan berdoa puasa, 多少时候我们常常的祷告，甚至是昼夜祷告，甚至禁食祷告， satu gereja sudah mendoakan, 整个教会也已经为代祷了。 entah berapa banyak hamba Tuhan yang sudah didatangkan dan tumpang tangan, 不知道有多少的传道牧师，他们都来跟我按手祷告， berdoa bagi mungkin anggota keluarga kita yang sedang sakit. 围着我们家人，也许是病痛的家人， Tapi penyakitnya bukan sembuh, malah tambah kritis. 但是他的病并不是痊愈，反而更加的严重， Dan akhirnya meninggal dunia. 最后就去世了。 Kita sudah berdoa sungguh-sungguh bagi permasalahan hidup kita. 我们已经为我们的问题恳恳切切的向神祈求， Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk masalah keuangan dalam keluarga kita. 我们为着我们的经济的问题，在神的面前祈求。 Kita berdoa sungguh-sungguh bagi anak-anak kita. 我们恳恳切切的为我们的儿女祈求。 Kita berdoa bagi pekerjaan, bagi bisnis kita. 我们为着我们的工作、我们的事业祈求。 Namun jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. 但是我们所得到的答案，不好像我们所祈求的。 Apakah dengan kondisi seperti ini kita masih bisa mengatakan bahwa iman Kristen yang teruji itu masih mendapatkan anugerah dari Tuhan? 若是这样，我们仍然能够说这样的成果是经过考验的信心吗？ Belasan tahun yang lalu saya divonis oleh dokter menderita penyakit hipertiroid. 几十年前，我被医生诊断是得到了一个甲状腺的病， Ini adalah sejenis penyakit gondok. 它好像是甲肿。 Biasanya penyakit gondok itu lehernya membengkak. 甲肿的病就是在脖子上肿起来。 Kalau yang jenis itu biasanya karena kekurangan makan makanan yang beriodium. 如果这样的病状是他们缺少电， Kalau yang saya derita itu adalah kebalikannya. 而我得到的是它的相反， Produksi hormon di dalam tubuh saya berlebihan, 是因为我的甲状腺功能亢进，
Di dalam tubuh saya terlalu banyak iodium. 我的身体过多于这个电， Akibatnya metabolisme dalam tubuh saya bergerak begitu cepat. 以至于我的代谢功能旺盛。 Saya bisa makan 1 hari 5 kali, tetapi saya tidak tambah gendut. 我能够一天吃5次，但是我却不能长胖。 Malah saya tambah kurus dan pada waktu itu berat badan saya turun sekitar 12 kiloan lebih. 我反而变得更加的瘦小，我的体重减轻了12公斤。 Saya datang berobat kepada dokter-dokter spesialis dan semuanya mengatakan hal yang sama. 我找了很多的专科医生，但他们说的是同样的一句话： Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. 这个病是不能够，它病根不能除的。 Saya hanya bisa mengontrolnya dengan obat dan juga menjaga pola hidup saya. 我只能用药物来控制， Atau pilihannya saya bisa operasi mengangkat kelenjar tiroid itu. 或是我能够把它动手术取掉我的甲状腺， Atau kelenjar tiroid itu saya matikan fungsinya dengan cara terapi nuklir. 或是我压死它的功能是通过核辐射医疗。 Tapi saya tetap harus minum obat hormon setiap hari. 但是我仍然要不断的继续的去吃激素药， Karena kelenjar tiroidnya sudah tidak ada. 因为已经没有甲状腺了。 Di awal-awal ketika saya menderita penyakit ini, saya sempat protes dan tidak terima. 开始我得到这个病的时候，我抗议，我不能接受。 Dokter mengatakan bahwa dari 10 penderita, 9-nya wanita, 1-nya pria. 因为医生说，在10个的患者当中，1个男性，9个是女性。 Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa pria itu mesti saya? 我问上帝，偏偏为什么这个男生偏偏是我呢？ Penyakit ini membuat saya tidak bisa tidur nyenyak, 这个病使我们不能安眠， beraktivitas sangat cepat lelah. 一点活动就感到精疲力尽。 Saya lari sedikit saja saya sudah ngos-ngosan. 我跑动一下，我就气喘吁吁。 Dan sungguh merepotkan bagi saya karena setiap bulan saya harus ke dokter untuk check up. 并且很烦的是，我每1个月都要去复诊。 Biaya satu hal, saya juga harus ngantri di klinik dokter setiap bulan. 医药费是另一个问题，而我要去诊所那边排队， Apakah saya berdoa? 是不是我祷告？ Ya, saya berdoa dan bersyukur bahwa lebih kurang 1 tahun saya mengikuti proses pengobatan ini dan akhirnya dokter bilang saya sudah lebih baik kondisinya sehingga saya tidak perlu lagi kontrol ke dokter. 我祷告了，在这我不断的去医疗的时候，再去见医生，医生说你的病已经有好转了。 Pada waktu itu saya berpikir ya tidak sia-sia saya berdoa, Tuhan dengar doa saya. 但是我想，我祷告没有浪费了，因为神已经听了我的祷告。 Saudara masih ingat tadi saya bilang apa? Dokter bilang penyakit ini tidak bisa sembuh. 刚才医生已经说过了吗？这个病的病根是不能除的， Kesembuhan ini hanya sementara. 这个的康复是暂时的。 Berapa tahun kemudian penyakitnya kambuh lagi. 多几年过后，我就病重化。 Saya merasakan bagaimana saya cepat lelah, saya menjadi kurus dan sebagainya. 我又开始觉得我变得又瘦，很会气喘。 Saya cek darah dan ketahuanlah memang benar penyakit ini kambuh. 我在验血，真的我的旧病又重化了。 Terpaksa saya harus mengulangi proses pengobatan yang tadi saya ceritakan dari awal. 我又要重新的去治疗。 Tapi pada saat itu saya sedang kuliah teologi di Malang. 当时我是在马朗杜神学， Saya tidak kenal dokter spesialis di sana. 我在哪里不认识到专科的医生？ Ya, saya bersyukur saya cari-cari Google dan akhirnya ketemu seorang dokter spesialis penyakit dalam yang ada di dekat kampus di mana saya kuliah. 我很感谢主，因为我通过谷歌，我找到了一个专科的医生，并且靠近我的学院。 Dan saya bersyukur ada seorang sahabat saya yang setiap bulan dengan setia menemani saya ngantri dan berobat. 非常的感恩，因为我有一个朋友，每1个月很忠心的陪伴我去复诊。 Dan ketika suatu kali kami sedang menunggu giliran check up ke dokter, 有一次我们正在等座排队的时候， saya bilang kepada teman saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya nggak disembuhkan? 我跟我的朋友说，为什么上帝不医治我的病呢？ Saya sudah berdoa dan tampaknya sudah malas saya berdoa. 我祷告的开始有些厌烦了。
Teman saya menjawab seperti ini. 我的朋友这样的说 Bro, Tuhan tidak sembuhkan kamu. Jangan-jangan Tuhan mau pakai penyakit ini supaya kamu bisa menyaksikan karya dan kebesaran Tuhan seumur hidupmu. 也这个弟兄，我觉得可能神不要医治你，他要通过这个病让你一生一世看到神的大作为。 Awalnya saya tidak bisa terima kata-kata itu. 开始的时候我不能接纳这一句话， Tapi setelah saya merenungkannya, 但是后来我沉思以后， Tuhan mengajak saya untuk melihat kembali belasan tahun yang sudah saya lalui dengan penyakit ini. 上帝邀请我回顾过去我造这个病的整个过程。 Bukankah saya melihat anugerah demi anugerah yang Tuhan sediakan? 我看到了重重的恩典是神所预备的。 Anugerah itu mungkin bukan dalam bentuk kesembuhan fisik, 这个恩典并不是得到健康的病痛的康复， tetapi ketika mengingat kembali bagaimana saya pertama kali bisa tahu dokter yang mana harus saya jumpai dan untuk konsultasi, 回想起第一次我应该去见到的医生， bagaimana Tuhan sediakan dana pengobatan setiap bulannya, 每一个月神所为我预备的医药费， bagaimana ada orang-orang yang terus dengan semangat menemani dan mendoakan saya. 还有弟兄还有朋友们积极的陪伴我的给我加油的， Bukankah semua itu juga adalah anugerah demi anugerah yang Tuhan sediakan? 这一切都不是神所预备的重重的恩典吗？ Walaupun Tuhan tidak memberi kesembuhan bagi penyakit ini. 虽然上帝没有给我康复， Perjalanan pengobatan ini adalah sebuah perjalanan iman bagi saya untuk menguji kesetiaan saya di dalam menantikan anugerah Tuhan dengan tangan yang terbuka. 这个医疗的过程是神在考验我，让我忠实的敞开双手，等待神的恩典的信心的旅程。 Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita sudah menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan. 弟兄姐妹们，我们每一个接受耶稣的人，我们已经得到了神最大的恩典。 Di atas kayu salib itu Tuhan sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. 在十字架上，神已经解决了我们的罪。 Di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. 在十字架上，耶稣说成了。 Segala kutuk dosa, segala permasalahan, kesulitan hidup kita sudah dipakukan di atas kayu salib itu. 我们一切的在生活上的种种的问题已经被钉在十字架上了。 Dan ketika Kristus bangkit daripada kuasa kematian itu, kita juga beroleh kemenangan di dalam Kristus. 当耶稣从这个死亡的复活起来的时候，我们已经战胜了。 Cara Tuhan memang tidak seperti cara yang kita pikirkan. 神的方法不从我们所思所想的， Tetapi anugerah demi anugerah Tuhan pasti akan terus curahkan bagi kita yang lemah dan terbatas ini. 但是神的恩典一次又一次的是充满着我们。 Kita hanya perlu menaruh iman kepadanya. 我们只要将我们的信心托付于他， Iman yang berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. 能够将我们的整个生命托付给他。 Iman yang tidak membatasi Allah untuk berkarya dengan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya dalam hidup kita. 不限制他在我们身上所做的。 Iman yang juga berani dengan tangan terbuka menerima segala bentuk anugerah Tuhan. 并且勇敢地敞开我们的手，接受他赐给我们的一切的恩典。 Dengan demikian kita bisa memiliki iman yang teruji, yang hanya kepada Tuhan yang sanggup bertindak dan beranugerah bagi kita. 这样我们就拥有一个胜过考验的信心，只单单的仰望耶稣。 Kiranya Roh Kudus terus memelihara iman yang teruji itu dalam hidup kita. 但愿神继续的保守我们这个胜过考验的信心。 Kita terus berdiri kokoh dalam iman yang teruji itu sampai Kristus datang kedua kalinya menjemput kita. 我们在这个胜过考验的信心里面站得稳，直到我们再次见耶稣。 Amin.